الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah sekalian kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Allah, saya menyeru tuan-tuan sidang jemaah sekalian, dan lebih-lebih lagi diri saya sendiri, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dengan kita melaksanakan segala suruhannya dan menjauhi segala larangannya dan tegahannya. Hitunglah diri kita setiap masa, sama ada kita semakin hampir kepada Allah ataupun sebaliknya. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Surah Taubah ayat 128. Maksudnya, sesungguhnya telah datang kepada kamu seorang rasul dari golongan kamu sendiri, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang menjadi sangat berat kepadanya sebarang kesusahan yang ditanggung oleh kamu, yang sangat loba akan inginkan kebaikan bagi kamu, dan ia pula menumpahkan perasaan belas serta kasih sayangnya kepada orang-orang yang beriman. Kemudian jika mereka berpaling, iaitu engkar, maka katakanlah, wahai Muhammad, cukuplah bagiku Allah yang menolong dan memeliharaku. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Kepadanya aku berserah diri, dan Dialah yang mempunyai arasy yang besar. Rabiul Awal, yang merupakan bulan ketiga di dalam bulan-bulan Islam, telah mencatatkan sejarah agung apabila lahirnya seorang bayi yang mulia pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, yang kemudiannya diberi nama Muhammad bin Abdullah, pembawa rahmat ke seluruh alam. Lahirnya anak yatim ini dalam suasana masyarakat pada waktu itu menjadikan berhala sebagai sembahan mereka. Antara manusia yang paling gembira menyambut berita kelahiran Muhammad ibn Abdullah ialah Abu Lahab, yaitu bapa saudaranya sendiri, sehingga akan beliau memerdekakan hambanya yang bernama Suwaibah, serta menyembelih 100 ekor unta sebagai tanda kegembiraan di atas kelahiran Nabi, anak saudaranya. Namun setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan kenabian dan kerasulannya, Abu Lahab lah yang menjadi penghalang dan penentang utama terhadap seruan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akan Al-Quran menceritakan kepada kita bahawa kecelakaan yang besar buat Abu Lahab dan isterinya Ummu Jamil kerana menolak dan menentang dakwah yang dibawa oleh anak saudaranya itu. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, dalam pada kita bergembira menyambut kedatangan 12 Rabiul Awal, mungkin ada di kalangan kita yang terlupa bahawa pada bulan dan hari yang sama juga turut dirakamkan satu peristiwa yang amat menyedihkan buat seluruh umat akhir zaman. Tanggal 25 Zulqa'dah tahun ke-10 Hijrah, Nabi SAW telah berangkat menuju ke Makkah bagi menunaikan ibadah haji yang turut disertai kira-kira 90,000 umat Islam dari seluruh semenanjung tanah Arab. Ibadat haji ini dikenali sebagai Hajjatul Wada' ataupun haji perpisahan.
Semasa perhimpunan di Padang Arafah, baginda telah memberikan ucapan serta wasiat penting berkaitan dasar-dasar Islam dan hukum-hukum yang wajib dipatuhi oleh setiap Muslim. Dalam ucapan dan amanah terakhir itu juga, baginda turut membayangkan bahawa kemungkinan baginda tidak akan dapat bertemu lagi dengan umatnya selepas itu. Setelah kembali daripada mengerjakan haji, pada tahun tersebut Nabi SAW telah mempersiapkan satu angkatan tentera untuk dihantar ke Rom. Angkatan tersebut telah diamanahkan kepada Usamah ibn Zaid sebagai panglima, dan apa yang menariknya ialah Usamah pada waktu itu berusia 18 tahun, sedangkan ramai para sahabat lain yang lebih tua darinya. Namun disebabkan ketokohan yang ada pada Usamah, maka Nabi SAW telah meletakkan amanah tersebut di atas bahunya. Setelah tentera Islam bersiap sedia dan hanya menunggu arahan seterusnya daripada Nabi SAW, maka bermula dari saat inilah baginda Nabi SAW mulai jatuh sakit. Saudara-saudara sidang jamaah yang dikasihi, pada suatu hari yang menjadi hari-hari terakhir buat baginda, ketika para isteri Nabi SAW berada di samping baginda, lalu anaknya Fatimah Az-Zahra datang menghampirinya. Mereka memerhatikan bagaimana Rasulullah SAW menceritakan sesuatu kepada Fatimah. Pada mulanya Fatimah menangis kesedihan, tetapi kemudiannya Fatimah tersenyum gembira. Apabila ditanya, maka Fatimah menceritakan bahawa ia menangis kerana bapaknya memberitahu kepadanya bahawa setiap tahun malaikat Jibril alaihissalam akan datang untuk menyemak Al-Quran bersama-sama dengannya 2 kali. Lalu kata Nabi kepada Fatimah, aku tidak melihat datangnya Jibril 2 kali pada tahun ini, melainkan ianya menjadi petanda bahawa telah hampir tiba ajalku, dan sesungguhnya engkau wahai Fatimah merupakan ahli keluargaku yang pertama yang akan mengiringiku, dan sebaik-baik salaf ialah aku bagi engkau. Maka aku menangis apabila mendengar kata-kata ini. Manakala cerita yang menyebabkan aku gembira ialah apabila Rasulullah SAW bertanya kepadaku, adakah engkau redha untuk menjadi penghulu kepada seluruh wanita yang beriman di syurga nanti? Maka aku merasa amat gembira dengan pertanyaan tersebut. Dalam keheningan fajar subuh Isnin 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijrah, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu dan para sahabat sedang bersiap sedia untuk menunaikan solat subuh. Mereka terpandang wajah Rasulullah SAW yang berseri-seri tersenyum di sebalik tabir bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu memberi ruang kepada baginda Nabi SAW untuk mengimamkan solat subuh pada pagi itu, kerana pada sangkaannya baginda ingin solat bersama-sama dengan mereka. Para sahabat yang berada di belakang turut merasa gembira melihat keadaan Nabi yang ceria ketika itu. Apabila tiba saat untuk menunaikan solat subuh pada pagi tersebut, Nabi SAW mengisyaratkan dengan tangan baginda agar mereka menyempurnakan solat mereka. Para sahabat terus merasa senang hati melihat keadaan Nabi pada waktu itu, kerana pada sangkaan mereka Nabi telah hampir pulih seperti biasa. Namun sangkaan mereka meleset sama sekali, kerana setelah menutup kembali tabir bilik Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW kembali berbaring dan keadaan baginda bertambah tenat. Rupa-rupanya itulah yang senyuman terakhir daripada seorang Rasul, Nabi terakhir buat para sahabat, dan itu juga merupakan lambaian perpisahan daripada seorang Nabi dan pemimpin agung buat seluruh umat akhir zaman sebelum baginda dijemput pulang menemui kekasihnya. Berita kewafatan Nabi SAW telah tersibar dengan cepat, dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menerima berita tersebut sewaktu beliau berada di atas kuda ketika dalam perjalanan pulang ke rumah, kerana pada sangkaannya baginda Nabi telah beransur pulih. Lalu Sayyidina Abu Bakar bergegas menuju ke Masjid Nabawi dan terus memasuki bilik Sayyidatina Aisyah
di mana terletaknya jasad baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau duduk berhampiran jasad Nabi yang mulia, lalu menyelak kain yang menutup muka Nabi sallallahu alaihi wasallam dan terus mengucupnya. Kemudian Sayyidina Abu Bakar keluar menemui para muslimin yang masih bersedih dan terkejut dengan berita kewafatan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suasana pada waktu itu hampir tidak terkawal kerana masing-masing bagaikan tidak dapat menerima hakikat tersebut. Mereka seolah-olah tidak mempercayai berita kewafatan seorang pemimpin yang mereka kasihi, ketua yang amat disegani, seorang Rasul yang telah bersusah payah memimpin mereka daripada kegelapan jahiliyah kepada cahaya iman dan Islam. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu merupakan antara sahabat yang tidak dapat menerima berita kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malah beliau memberi amaran akan memancung kepala sesiapa saja yang mengatakan bahawa Nabi telah wafat, kerana baginya Nabi tidak akan wafat melainkan setelah kaum munafikin dihancurkan. Ada juga kalangan muslimin yang tidak kuat imannya, kembali murtad kerana tidak dapat menerima hakikat tentang kewafatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan yang tidak terkawal ini, lalu Sayyiduna Abu Bakar radhiyallahu anhu berdiri dengan tenang di hadapan para sahabat sambil memberikan ucapan dengan tegas, "Amma ba'd, ayyuhan nas, man kana minkum ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat, wa man kana minkum ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut." Wahai sekalian manusia, sesiapa di kalangan kamu yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah mati. Tetapi sesiapa di kalangan kamu yang menyembah Allah, maka sesungguhnya Allah itu hidup dan tidak akan mati. Selepas ucapan itu, beliau membacakan ayat 144 dalam surah Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa imma ta'aw qutilan qalabtum ala a'qabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu asy-syakirin. Maksudnya, dan Muhammad itu tidak lain hanya seorang rasul yang sudah pun didahului oleh beberapa orang rasul yang telah mati atau terbunuh. Jika demikian, kalau ia pula mati atau terbunuh, patutkah kamu berpaling tadah menjadi kafir? Dan ingatlah, sesiapa yang berpaling tadah menjadi kafir, maka ia tidak akan mendatangkan mudarat kepada Allah sedikit pun. Dan sebaliknya, Allah akan memberikan balasan pahala kepada orang-orang yang bersyukur akan nikmat Islam dan tidak ada bandingannya itu. Mendengar ucapan ini, lalu para sahabat termasuk Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu dengan tenang menerima hakikat bahawa Nabi sudah tidak ada lagi bersama-sama dengan mereka. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi SAW tidak meninggalkan harta kekayaan untuk kita semua. Apa yang ditinggalkan oleh baginda hanyalah dua perkara yang mana selagi kita berpegang dengan kedua-duanya, kita tidak akan sesat buat selama-lamanya, iaitulah kitab suci Al-Quranul Karim dan sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Satu persoalan yang patut kita tanya pada diri kita masing-masing ialah, apakah dengan hanya mengakui beriman kepada Allah dan Rasulnya sudah cukup untuk melayakkan kita mendapat tempat di syurga Allah Subhanahu wa taala? Apakah dengan mengadakan kenduri secara besar-besaran ketika tibanya Maulidur Rasul sudah cukup untuk membuktikan cintanya kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti pernah dilakukan oleh Abu Lahab ketika lahirnya Nabi ke dunia ini? Apakah dengan hanya menganjurkan sambutan dan perarakan sambil membawa sepanduk sudah cukup untuk melayakkan kita mendapat syafaat Nabi di akhirat nanti? Untuk menjawab persoalan-persoalan ini, marilah sama-sama kita merenungi dan pahami firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima.
Maksudnya, maka demi Tuhanmu wahai Muhammad, mereka tidak disifatkan beriman sehingga mereka menjadikan engkau hakim dan dalam mana-mana perselisihan yang timbul di antara mereka. Kemudian mereka tidak pula merasa di dalam hati mereka sesuatu keberatan dari apa yang telah engkau hukumkan, dan mereka menerima keputusan itu dengan sepenuhnya. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam tabaraka wa ta'ala sayyidina ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladhina ya'maluna as-solihat anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ikhwanal muslimin, ittaqullaha subhanahu wa ta'ala haitsuma kuntum wa alamu anna Allaha bima ta'maluna basir. Sidang jemaat yang dirahmati Allah, sekali lagi saya berseru diri saya dan tuan-tuan para jamaah sekalian, marilah kita sama-sama mempertingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun di mana kita berada, kerana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui dan Maha melihat segala perbuatan dan amalan kita, sama ada zahir maupun batin. Mudah-mudahan kita sentiasa berada di dalam rahmat peliharaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama sallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wadallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك أن تؤيد الإسلام والمسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين وأن تشمل بعنايتك وتوفيقك مولانا الملك المعتصم بالله محب الدين سلطان الحاج عبد الحليم معظم شاه ابن المرحوم سلطان البدلي شاه. اللهم امنحه الرشاد ووفقه للسداد وأصلح به العباد والبلاد واجعل التقوى له خير ذات إنك رؤوف رحيم جواد يا لطيفا بالعباد يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين وأهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم أهلك الكفرة والمبتدعة واليهود والنصارى والمشركين الذين يصدون عن سبيلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وشتت شملهم وفرق جمعهم وزلزل أقدامهم وفل حدهم ونكس أعلامهم ورد كيدهم على نحورهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في العراق.
اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سوريا، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في مصر، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان وفي كل زمان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان، وأصلحهم وأصلح ذات بينهم، وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أرسل العذاب عليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم وأرجلهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الآمان. يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا باسط الرزق، يا كثير الخيرات، يا واسع العطاء، يا دافع البلاء، يا سامع الدعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.